Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi. Dan syukur Alhamdulillah kita telah tiba pada siri yang ke-150. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang mendatangkan sedikit sebanyak pengajaran untuk setiap daripada kita, sedar tak sedar. Bermula daripada bulan Januari kita mulakan program Hamba Ilahi ini, sehinggalah kita tiba pada hari ini siri yang ke-150, dan Alhamdulillah hampir 200 muka surat telah kita fahami, telah kita baca, dan juga telah kita teliti bersama daripada riwayat kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jom kita lihat siapakah yang ada bersama diorang komen pada petang ini. Ahlan Hardi Suhaimi, Anita Maizan, Zimah Don, Ninda Anis, Azima, M. Nasir Harun, Arif Taib, Zaliha Kamaruddin, Syarina Uthman, Marwani Ahmad, Galik Sprit, Zahara Alias, Ummi Zayhadi, Roslina Saharuddin, Nasirun Ori, kemudian Abdullah Kamaruzzaman, Ummi Naimah, dan juga Rosnah Ismail, Muslimah Mahmud, Raja Masaha, Safia Sapian, Salina Muhammad Nur, Nurija Dolah, Nurzima, Siti Zabidah, Zainun Hadi, Syamsiah Salih, Rohani Diani, Norazia Mukhtar, Nur Jamilah Tunjunid, Zakia Muhammad Nin, Siti Mazura, Ummi Naimah, Nur Zaidah Jailani, Aini Uthman, Siti Arfah, Rosna Syarif, kemudian Wan Ismail Wan, Ali bin Abi Talib, Nur Aini Hashim, Kati Khairuddin, Zabaria Muhammad Yusuf, Fauzan Muhammad, Ifah Aiman, Ita Shah, Yaya Lia, Azima, Ummi Naimah, Salabia Sa'ad, Tumirah, dan juga Ija Rahman, Ilamat, Fatimah, Nur Hazi, Al-Fakirah Nani, Aminah Hitam, Farida Hamdan, Virta Delima, Aisyah, Rozana, Kamizah, dan juga Sabariyah, serta Norihah, Nur Ahmad Darus, serta sahabat-sahabat yang lain. Ahlan, ramai sebenarnya nama yang saya dah mula ingat sebab setiap hari sentiasa komen bersama. Moga-moga ukhuwah ini berkekalan. Ada beberapa orang yang ketika mana berkesempatan jumpa sebelum daripada PKP ni dan sebagainya, lalu bila kata join kelas, lalu bila sebut nama siapa, tapi kalau lalu disebut nama antara orang yang biasa komen, maka ingat. Sebab bila baca setiap hari, bahkan bukan setiap hari, kita baca setiap kali sebelum mula program nama-nama orang yang komen, lalu sebenarnya daripada situ datangnya ingat. Walaupun tak pernah kenal, walaupun kalau tak pernah nampak muka, tapi bila ingat sahaja nama, terutamanya nama Facebook, maka daripada situ datangnya kenal, dan daripada kenal datangnya saling doa mendoakan antara satu sama lain, insya-Allah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Bermula esok kepada sahabat-sahabat yang duduk di Selangor akan bermulanya PKPD. Nanti insya-Allah kita lihat apakah program yang kita boleh rancang pada waktu PKPD ni, kerana kebanyakannya orang akan berada di rumah, kecualilah yang masih ada kerja pada bidang-bidang yang diperlukan. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah permudahkan segalanya, insya-Allah. Sebelum kita bermula,
Apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu ramai kata, ya ukhuwah, betul, macam dah lama kenal, semestinya dah kita tak boleh berjumpa secara berdepan dalam program. Dan ada yang dah join mula daripada PKP pertama, kerana PKP pertama bulan 3 tahun 2020 adalah di mana saya mula aktif secara istiqamah setiap hari berkongsi. Walaupun jadual dia berubah, mula-mula dulu kita buat lepas subuh jam 7, kemudian datangnya beberapa urusan, kita buat 7.30, kemudian 8, sekarang ni 8.30, dan kemudian kita tambah pada waktu 6 petang. Walaupun adanya perubahan, tapi syukur alhamdulillah kebanyakan waktu ada perkongsian yang kita buat. Ada yang dah join lebih daripada setahun setengah. Lalu hanya Allah yang menjadikan ukhuwah ini berkekalan, insya-Allah. Kalaulah kita tak sempat berjumpa di dunia pun, moga-moga kita dapat berjumpa di syurga. Ukhuwah ini penting. Sebab kalaulah contoh ada orang contohnya minta kita doa, dan pada waktu itu kita first time dengar nama, tak pernah jumpa, maka pada waktu itu kita doa, tetapi doa atas dasar pada waktu itu sahabat-sahabat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berbeza kalaulah contohnya bila kita mendoakan untuk orang yang mana mungkin sakit, mungkin pada waktu itu dia tak sihat ataupun diuji, maka kerana kita dah kenal, kita baca nama, kita saling berinteraksi di ruang komen dan sebagainya, maka pada waktu itu bila kita doakan, bila pada waktu itu kita saling bertanya khabar, sebenarnya pada waktu itu perasaannya berbeza, kerana ukhuwah itu lebih rapat. Bukanlah bererti rapat kerana pernah jumpa, tidak, tapi bila disebut nama setiap hari, setiap masa, lalu sebab itu kita kenal melalui nama-nama di Facebook. Saya pasti sahabat-sahabat juga ada di antara yang mula kenal antara satu sama lain melalui Facebook walaupun tak pernah berjumpa. Itulah indahnya ukhuwah ikatan Islam. Sebab itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu tidak masuk syurga sehinggalah pada waktu itu kamu saling kasih mengasihi. Takkan masuk syurga kecualilah hatta tahabbu, sehinggalah kamu saling kasih mengasihi. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Sabda Nabi, mahukah aku beritahukan kepada kamu satu amalan yang kalaulah kamu amalkan maka akan datang perasaan kasih mengasihi, ukhuwah sesama kamu. Maka itulah di antaranya menyebarkan salam. Lalu sebab itu kita bagi salam, kita jawab salam, kita raikan orang yang bagi salam. Mudah-mudahan insya-Allah ukhuwah ini berkekalan. Hari ini kita nak sambung, sedar tak sedar kita dah tiba pada siri yang ke-150. Syukur alhamdulillah. Walaupun pelbagai ujian yang ada dan sebagainya, ada yang mana mungkin dengar setiap hari ketika mana memandu satu pengorbanan, ada yang mana dengar daripada hospital, maka satu pengorbanan, ada yang mana istiqamah dengar setiap hari. Moga-moga Allah balas setiap pengorbanan dalam untuk menuntut ilmu ini dengan keberkatan dan kebaikan serta kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhir. Jom kita lihat muka surat yang ke-197. Apakah yang ada pada muka surat 197? Sebelum itu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada riwayat yang berikut, pada hadis yang berikut, kata Imam Nawawi, riwayat yang ke-283. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan riwayat yang ke-283. Kita berada pada muka surat yang keberapa? Muka surat 197. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bantu share di ruang komen, mempermudahkan untuk yang lain.
Muka surat 197, riwayat yang ke-283. Masya Allah, 283 riwayat yang kita telah belajar berkenaan tentang zikir dan doa, yang mana dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu muka surat 197, riwayat 283. Banyak tak banyak kita belajar? Banyak. Dan moga-moga banyak juga yang kita bawakan pada amalan kita. Walaupun tak semua, macam Imam Nawawi akan sebut nanti di hujung bab ini, namun moga-moga ada pertambahan pada amalan kita, ada sesuatu perubahan pada amalan kita, insya-Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, awal muka surat 197, warawaina, dan kami telah meriwayatkan fi kitab Ibn Sunni, dalam kitab Ibn Sunni, iaitu Amalul Yaumi wal Lailah. Daripada siapa? Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahawa apabila mahu tidur maka beliau akan membaca. Sebentar kita lihat yang bahasa Arab punya. Sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Sebentar. Okey. Okey. Sebab tulisan dia bahasa kecil. Okey. Lalu ini adalah amalan Aisyah sendiri. Riwayat 283. Apabila Aisyah mahu tidur, idza aradat, apabila Aisyah mahu tidur, taqul, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha bila dia nak tidur? Sama-sama kita baca. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihah sadiqah ghaira kadhibah nafi'ah ghaira darrah. Lagi sekali. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihah sadiqah ghaira kadhibah nafi'ah ghaira darrah. Apakah maksud doa yang diriwayatkan daripada Ummul Mukminin, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha ini? Maka terjemahannya, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, meminta dan memohon kepadamu, ru'ya, mimpi, salihah, yang baik, yang indah. Lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mimpi yang baik dan indah. Kata para ulama tafsir, apakah maksud mimpi yang baik? Mimpi yang mana bila dinampak dalam tidur itu adalah mimpi yang baik. Mimpi yang mana takwilan dan tafsirannya baik. Itu adalah dua makna salihah. Salihah daripada sudut bila dia dilihat dalam mimpi, dan salihah maksudnya baik ketika mana tafsiran dan takwil mimpi tersebut. Bahkan kita minta juga mimpi yang bagaimana? Sadiqah. Apakah maksud sadiqah? Mimpi yang benar. Lalu kita tak nak mimpi yang sekadar seperti mana dalam Al-Quran sebut adghathu ahlam, mainan tidur. Kita tak nak mimpi yang sekadar mainan tidur, tetapi mimpi yang elok, yang baik, mimpi yang indah dan mimpi yang benar. Mimpi yang pada waktu itu benar maksudnya tafsirannya. Sebab itu dibawa selepas itu perkataan ghaira kadhibah, bukannya mimpi yang dusta, tak benar. Nafi'ah, mimpi yang mendatangkan manfaat. Mimpi yang mendatangkan manfaat, bukannya mimpi yang darrah, yang pada waktu itu janganlah mimpi itu membawakan mudarat. Lalu riwayat pada ini adalah doa yang berbeza. Sebelum-sebelum ini doa dia, terjemahan dia berbeza, maksudnya berbeza. Namun doa Aisyah ini mengajar kepada kita untuk ketika mana melihat mimpi bukan sekadar mimpi, tetapi mimpi yang baik ketika mana dilihat dan dia punya tafsir dia, takwil dia. Yang kedua, mimpi yang benar, bukannya mimpi yang mainan tidur, apatah lagi dusta. Yang ketiga, mimpi yang mendatangkan manfaat, bukannya mimpi yang mendatangkan mudarat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka dalam riwayat ini sebut
Okey, wa kanat idza qalat hadha qad arafu annaha ghairu mukallimah bi syai' hatta tusbih aw tastayqiza min al-lail. Maka orang yang mana daripada anak murid Aisyah, pembantu Aisyah, apabila Aisyah selesai membaca doa di atas, maka para sahabat maksudnya dia punya pembantu-pembantu, orang yang mana berada sekali dalam rumah dia pada waktu itu, daripada pembantu dia, daripada orang yang tinggal bersama dengan Aisyah, mereka memahami bahawa Aisyah tidak akan berbicara sepatah kata pun sampailah pagi ataupun ketika mana terbangun pada waktu malam. Ini adalah antara doa Aisyah yang terakhir. Lalu seolah-olah riwayat ini berbeza dengan riwayat yang kita baca sebelum daripada ini, yang mana pada waktu itu kita nampak riwayat 280 kita digalakkan pada waktu itu untuk berzikir sampai tertidur. Riwayat 280 yang kita baca semalam, maka kata para ulama tidak bertentangan. Maksud daripada Aisyah tidak berbicara dengan sesiapa adalah ucapan-ucapan bersesama manusia. Tetapi itu tidak menafikan yang Aisyah dan juga para sahabat selepas daripada membaca doa, mereka berterusan zikir sampailah mereka terlelap. Lalu maksud daripada Aisyah tidak bercakap-cakap dengan sesiapa daripada sudut urusan duniawi. Dah tak ada dah. Dia akan sibukkan dirinya dengan zikir berdasarkan riwayat yang ke-280. Okey, maka ini adalah doa yang baru. Doa minta mimpi yang mendatangkan manfaat yang benar dan juga pada waktu itu mimpi yang baik. Seterusnya, riwayat yang seterusnya, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, riwayat yang ke-284, warawal Imamul Hafiz Abu Bakr bin Abi Dawud bi isnadihi an Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam Nawawi, dan telah meriwayatkan Imam Al-Hafiz Abu Bakar bin Abi Daud, beliau meriwayatkan dengan sanadnya daripada Sayyidina Ali, di mana Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ma kuntu ara ahadan ya'qil yanamu qabla an yaqra al-ayat al-thalath al-awakhir min suratil Baqarah. Kata Sayyidina Ali, aku belum pernah melihat seseorang yang berakal itu tidur, kecuali sebelum tidur dia akan membaca 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Orang yang cerdik, dia akan membaca 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kepentingan membaca 2 ayat terakhir sebelum Al-Baqarah kita dah baca pada riwayat yang ke-256 muka surat yang ke-189. Itu kita dah baca pentingnya untuk membaca 2 ayat terakhir Amanar Rasul daripada surah Al-Baqarah, daripada Amanar Rasul pada riwayat 256. Mohon sahabat-sahabat catatkan, mungkin ada yang tak sempat bersama. Lalu kepentingan membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ansari, riwayat 256 muka surat 189. Namun di sini kata Sayyidina Ali menekankan bagus juga pada waktu itu dia tambah lagi 1 ayat, 3 ayat yang terakhir. 3 ayat yang terakhir. Lalu iaitu daripada lillahi ma fis samawat. Lalu kalaulah ada orang yang sebelum ini pada waktu itu dia tertanya-tanya, yang aku jumpa setakat ni baca 2 ayat terakhir, maka kata para ulama, Imam Nawawi sengaja membawakan kepada kita riwayat Sayyidina Ali ini nak menunjukkan orang yang beramal dengan 3 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, daripada lillahi ma fis samawat, sebenarnya dia mengamalkan juga hadis riwayat Bukhari Muslim yang kita baca tadi, yang mana menyuruh membaca 2 ayat terakhir, dan dia mengamalkan juga daripada kata-kata Sayyidina Ali yang kita baru baca tadi untuk mengamalkan 3 ayat yang terakhir, iaitu daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sebab itu kata Ibnu Allan, Imam Nawawi membawa akan riwayat ini di sini.
Kenapa kata Sayyidina Ali begitu? Kata Ibnu Allan, wa innama qala Ali radhiyallahu anhu lima alima min azimi fadli ayataini khatimatai suratil Baqarah wa zada fadlahuma bima dhamma min al-ayah ad-dallah ala ihatati ilmihi azza wa jal bisairil kainat wa min fadli ayatil kursi dan sebagainya. Maka kenapa Sayyidina Ali menggalakkan untuk membaca satu lagi ayat? Kerana ayat lillahi ma fis samawat menggambarkan, menunjukkan betapa sempurnanya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya pengetahuan Allah, betapa meliputinya pengetahuan Allah. Lalu sebab itu sebelum kita tidur, selain daripada memang kita tahu Allah akan jaga kita bila kita baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah dan juga ayatul kursi, kita nak ingatkan diri kita, kata Sayyidina Ali, bahawa sebenarnya Allah Maha mengetahui segala-galanya. Allah pasti akan menguruskan kita dengan sebaik mungkin. Lalu sebab itulah kata Sayyidina Ali, aku belum pernah melihat seseorang yang berakal. Siapakah orang yang berakal? Orang yang cerdik. Dia akan baca 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, daripada lillahi ma fis samawat. Lalu kalaulah sebelum ni ada yang mengamalkan hanya 2, maka tambah lagi 1 ayat dan pada waktu itu baca daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ahlan kepada yang baru join, saya nampak ramai yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Kita berada pada riwayat 285. Mohon jasa baik sahabat-sahabat yang baru join untuk bantu tag rakan-rakan yang lain, untuk bantu share, kongsi dan juga sebar luas. Riwayat yang ke-285. Lalu tadi menceritakan tentang membaca lillahi ma fis samawat digabungkan dengan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Riwayat ini menyebut, disampaikan juga daripada Sayyidina Ali. Daripada siapa? Daripada perawi di atas, Imam Al-Hafiz Abu Bakar bin Abi Daud, bahawa Sayyidina Ali berkata, belum pernah aku melihat seseorang yang cerdik dan memeluk Islam, dia tidur tanpa membaca ayat kursi. Orang yang cerdik kerana dia dah nampak kelebihan ayatul kursi. Kita dah baca dah pun kelebihan ayatul kursi pada riwayat yang ke-258. Kita dah baca dah kelebihan ayatul kursi pada riwayat 258. Dan saya terangkan juga, walaupun pada riwayat 258 dalam riwayat Bukhari menunjukkan orang itu dijaga, saya dah kongsikan ketika mana menerangkan, mensyarahkan riwayat 258, bagaimana ada sepotong riwayat yang menunjukkan bukan sekadar rumah orang itu dijaga, namun duwairat, beberapa rumah yang berhampiran dengan rumah orang itu pun akan dijaga dengan keberkatan orang yang membaca ayatul kursi. Lalu itu kita dah kongsikan pada muka surat 258 kelebihan membaca ayatul kursi beserta dengan satu riwayat tambahan yang saya bawakan berkenaan adanya riwayat yang mana pada waktu itu bukan sekadar rumah dia, tetapi rumah sekelilingnya, beberapa rumah akan turut mendapat kelebihan penjagaan dengan orang yang istiqamah mengamalkan ayatul kursi. Lalu amalan ini mestilah kita istiqamahkan. Amalan ini mestilah kita istiqamahkan setiap hari untuk diamalkan. Barulah kita nampak kesan dia punya asar, dia punya kesan dia. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu kata Sayyidina Ali, belum pernah aku melihat seseorang itu cerdik yang berakal kecuali sebelum tidur dia akan baca ayatul kursi. Lalu siapa yang dah mula amalkan? Lalu saya pasti ramai yang dah tahu, tapi siapakah yang dah amalkan? Lalu kalaulah contohnya ada yang dah amalkan, komen, saya dah amalkan. Moga menjadi pencetus semangat kepada untuk yang lain untuk mengamalkan juga. Mudah-mudahan kepada yang belum kita diberikan kekuatan, kepada yang dah kita diberikan istiqamah untuk berterusan. Lalu ini 2. Yang pertama tadi lillahi ma fis samawat
penambahan daripada riwayat Bukhari Muslim yang kita dah baca sebelum ini, yang mana hanya menyebut 2 ayat terakhir, dan juga berkenaan tentang ayatul kursi yang memang kita dah baca pada riwayat 258 tentang kepentingan dia. Lalu kita kena baca, Allah pasti akan pelihara dan jaga. Lalu tahniah ramai yang dah mula amalkan. Moga-moga Allah anugerahkan istiqamah kepada setiap daripada kita. Okey. Lalu riwayat yang ke-286, 286, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berkata, mereka iaitu para sahabat Nabi SAW selalu mengajarkan bahawa apabila mahu tidur, bacalah al-mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, mereka iaitu para sahabat Nabi SAW menganjurkan membaca surah-surah ini sebanyak 3 kali setiap malam, iaitu surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Sanadnya adalah sahih dengan syarat periwayatan Muslim. Kenapa Imam Nawawi bawakan ini padahal kita dah baca tentang bacaan Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas pada riwayat pada riwayat 255. Kita dah baca dah pada riwayat 255 kepentingan, bahkan di situ Imam Nawawi bawakan riwayat macam mana cara baca dia, nak tiup pada tangan bagaimana, nak mulakan sapu mana dahulu, nak baca berapa kali. Kita dah terangkan pada muka surat pada riwayat 255. Sahabat-sahabat catatkan, kita dah baca pada riwayat 255 muka surat 188 dan 89. Namun kenapa Imam Nawawi bawakan riwayat daripada Ibrahim An-Nakhai? Nak tunjukkan para sahabat ini mereka bukan sekadar amalkan, mereka ajar dan mereka bimbing orang lain untuk amalkan. Dan ini yang sebenarnya ilmu. Ilmu itu patut dikongsikan, patut di-sharekan, patut pada waktu itu disebarluaskan. Kita dah amal, ajar anak-anak kita untuk amalkan. Kita dah amal, ajar menantu kita untuk amalkan. Kita dah amal, ajar cucu kita untuk amalkan. Kita dah amalkan, ajar orang-orang yang mungkin bekerja dengan kita untuk amalkan. Sebab itu kata Ibrahim An-Nakhai, para sahabat ajar kami, kerana Ibrahim An-Nakhai bukan sahabat, para sahabat mengajar kami untuk membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, dan kemudian dalam riwayat yang lain 3 surah, Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Maka patut pada Imam Nawawi bawakan ini di hujung, sebab kita dah belajar banyak, 284 riwayat kita dah belajar, bahkan 286 riwayat kita dah belajar. Maka sepatutnya kita mula kongsikan, kita mula sharekan, kita mula sebarluaskan, kita ajar, kita kongsi. Sama ada bila kita dah kongsi, orang tu amal ataupun tidak, itu bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita adalah sebarkan, kongsikan, supaya lebih banyak orang tahu sunnah-sunnah Nabi. Waktu tidur, ketika mana petang, ketika mana pagi, ketika mana bangun daripada tidur, ketika mana nak buat sesuatu. Lalu itulah tujuan ilmu. Sebab itu Imam Nawawi bawakan riwayat ini nak menunjukkan bagaimana para tabi'in menyebut para sahabat mereka akan ajar kami bagaimana nak membaca sebelum tidur 3 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan riwayatnya kita telah belajar pada riwayat yang ke-255 muka surat 188 hinggalah 189. Lalu kat rumah pun kita boleh ajar. Kalaulah contohnya ni kita ajar pada keluarga kita, kita ajar. Kalaulah tak ada siapa-siapa sangat, ajar pada kucing tu. Kucing pun faham, ajar. Kucing, kita nak tidur ni, jom ikut baca. Daripada contohnya kita ajar kucing tu untuk bertiktok ke, kucing pun sekarang ni pandai bertiktok. Luar biasa bagaimana manusia boleh mendidik kucing ni. Lalu dia boleh suruh kucing tu untuk bertiktok. Dengar lagu ni, bergerak macam mana. Kenapa? Tidak diajar berkenaan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Bila sunnah Nabi SAW diamalkan, maka daripada situ akan datangnya keberkatan dan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa kata Imam Nawawi? Jom kita lihat nasihat Imam Nawawi di hujung ini. Wa'lam, kata Imam Nawawi, annal ahadith wal athar fi hadzal bab kathira wa fi ma dzakarnahu kifayah liman wuffiqa lil amal bih. Apa kata Imam Nawawi rahimahullahu taala? Wa'lam, perlu diketahui bahawa hadis-hadis dan juga asar-asar dalam kajian ini, iaitu berkenaan tentang zikir sebelum daripada tidur, zikir pada waktu pagi dan petang, tersangat banyak. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah, tersangat banyak, dan kami berpendapat cukuplah apa yang telah kami sebutkan. Lalu poin yang pertama adalah jangan kita ingat ini sahaja zikir sebelum tidur pagi dan petang. Tidak, banyak lagi. Kata Imam Nawawi, banyak lagi zikir-zikir yang kami tak bawa. Banyak lagi riwayat-riwayat yang mana kami tak bawa. Banyak yang kami tak bawa. Tapi kata Imam Nawawi, kami berpendapat ini adalah kifayah. Ini adalah mencukupi. Apa yang kami telah kongsikan daripada zikir pagi dan petang sangat-sangat penting. Zikir sebelum daripada tidur sangat-sangat penting. Lalu kata Imam Nawawi, kami berpendapat cukuplah apa yang telah kami sebutkan sebagai bekal untuk yang mengamalkan. Sebab itu beliau sebut liman wuffiqalah, untuk orang yang diberikan taufik untuk mengamalkan. Lalu orang yang diberikan taufik, kalaulah dia berjaya mengamalkan semua ini, sebenarnya mencukupi. Kata Imam Nawawi, wa innama hazafna ma zada alaih khaufan minal malal ala talibihi wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi, sesungguhnya hanya saja kami tidak menyebut hadis dan asar yang lain. Sebenarnya banyak lagi. Jangan pula kita menjadi aku tengok doa kau baca ni tak ada pun dalam kitab Al-Azkar. Bukan semestinya tak ada, sebenarnya benda tu tak ada. Sebab itu Imam Nawawi sebut awal-awal, banyak lagi zikir yang lain kami tak sebut. Banyak lagi amalan yang lain kami tak bawa. Ini bukan keseluruhan zikir-zikir pada waktu pagi dan petang serta sebelum tidur. Tidak, jangan salah faham. Lalu sebenarnya banyak lagi riwayat-riwayat yang lain, kata Imam Nawawi. Lalu kenapa Imam Nawawi tak bawa? Alang-alang kita dah belajar ni, baguslah kita belajar semua zikir-zikir pagi dan petang ataupun zikir sebelum daripada tidur. Kata Imam Nawawi, kami tidak menyebut hadis dan asar yang lain kerana bimbang akan timbul rasa bosan bagi orang yang mempelajarinya. Dan itu memang bertepatan dengan hadis Aisyah yang sangat terkenal, yang mana Aisyah menukilkan daripada baginda Nabi SAW, hendaklah kamu beramal ikut kemampuan kamu. Kenapa? Jangan pada waktu itu beramal lebih daripada kemampuan. Bila semangat, buat macam-macam. Bila hilang semangat, tinggalkan segalanya. Kerana Aisyah menukilkan daripada Nabi SAW, kenapa kena buat ikut kemampuan? Kerana kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah bosan memberi pahala. Sehinggalah kamulah yang mula-mula bosan untuk beramal dengannya. Lalu itu hadis riwayat Bukhari. Saya pernah kongsikan juga hadis ini beberapa hari yang lalu. Maka daripada sini kata Imam Nawawi, kami hilangkan, kami tak bawa baki lagi doa-doa dan zikir-zikir supaya tidak bosan. Ya Allah, bilalah nak habis zikir pagi dan petang ni? Dah 150 siri, tak masuk-masuk lagi zikir yang lain. Pagi petang sebelum tidur, pagi petang sebelum tidur. Lalu tidak. Kata Imam Nawawi, kami tak bawa banyak yang lain supaya tak bosan. Dan pada waktu itu, bila dah bosan, langsung tidak beramal. Kata Imam Nawawi, thummal aula an ya'tiyal insanu bi jami'il madhkuri fil bab. Kata Imam Nawawi, kemudian yang terbaik, yang paling afdal adalah seseorang itu sanggup untuk mengamalkan kesemua zikir-zikir ini. Itu paling afdal. Kalau nak tanya apakah yang paling afdal, amalkan semua zikir-zikir ini. Biar 24 jam kita hanya sibuk dengan zikir. Kalaulah kita amalkan zikir waktu pagi, bila kita amalkan sedar-sedar dah pukul 9, pukul 10. Lalu itu kita, kalaulah contohnya kita tak ada apa-apa kerja, amalkan zikir pagi dan petang, sedar-sedar daripada asar dah sampai maghrib. Lalu sibukkan diri dengan mengingati Allah. Kalau mampu, itu yang paling afdal. Namun kata Imam Nawawi, fa illam yatamakkan iqtasara ala ma yaqdir alaihi min ahammih. Kata Imam Nawawi, namun jika tak sanggup, cukuplah mengamalkan
apa yang paling penting dan mudah untuk dilakukan. Lalu kena pegang itu. Jangan langsung tak buat. Amal ikut kemampuan, tapi istiqamahkan. Amal ikut kemampuan, namun istiqamahkan. Kalaulah mampu buat semua, kalau benar-benar mampu, contohnya tak buat apa-apa, memang duduk di rumah, memang tak ada apa-apa yang dibuat, maka pada waktu itu baca semua. Kalaulah pada waktu itu tak mampu, jangan langsung tak buat, kata Imam Nawawi. Ambil, dan pada waktu itu teruskan dan juga istiqamahkan. Lalu kita dah belajar begitu banyak zikir pada waktu pagi dan petang, zikir sebelum daripada tidur. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nawawi pada bab yang ke-29, Imam Nawawi nak pesankan kepada kita di sini. Apa kata Imam Nawawi? Makruh tidur tanpa mengingati Allah. Lalu sangat makruh. Allah dah bagi macam-macam, Allah dah bagi segala-galanya, lepas tu kita tidur dalam keadaan langsung kita tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Imam Nawawi bawakan bab yang berikut ini untuk memberi teguran, untuk memberi peringatan, untuk pada waktu itu memberi nasihat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hendaklah pada waktu itu sebelum tidur ingat Allah, walaupun sedikit, walaupun tak banyak, maka ingatlah Allah walaupun sedikit. Sebab itu kata Imam Nawawi pada bab yang ke-29, apa kata Imam Nawawi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebentar, Allahumma salli ala, okay. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab yang ke-29, makruh tidur tanpa mengingati Allah. Makruh. Kalaulah tidur tanpa mengingati Allah, hukum dia makruh. Maksudnya Allah tak suka. Walaupun pada waktu itu bukanlah berdosa, tidak, namun hukumnya adalah makruh. Apakah dalil bahawa makruh tidur tanpa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadis riwayat yang ke-27, yang mana kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu sayang, kita dah belajar banyak dan kita dah tahu banyak, namun pada waktu itu kita tidak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga ada sesuatu yang kita boleh pelajari, yang kita boleh bawa dalam bentuk amalan, yang kita boleh bawa dalam bentuk kehidupan kita. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah bantu menaja untuk Madrasah Tahfiz Al-Masyhur di Perlis 30 buah buku. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menaja. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Dan untuk itu tajaan memang telah ditutup daripada semalam. Dan kepada sahabat-sahabat yang masih lagi ingin untuk membuat pembelian buku ibadah korban yang akan didaurahkan oleh penulisnya sendiri, Al-Fadil Ustaz Hazri, pada 18 hari bulan 7 ini, maka boleh maklumkan hari ini adalah last, supaya kita tahu berapa banyak buku nak ambil daripada Ustaz Hazri, dan pada waktu itu boleh untuk postkan insya-Allah. Lalu hari ini adalah last. Dan kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh tekan link yang ada di ruang komen. Dan kalaulah ada yang ingin untuk melakukan ibadah korban, maka boleh juga tekan link yang ada di ruang komen. Malam ini tidak ada perkongsian di Telegram, kerana saya ada perkongsian sahabat di Facebook page Azizan Osman Official. Lalu sahabat-sahabat boleh join. Malam ini kita akan bercerita tentang Abdul Rahman bin Auf. Lalu tidak ada perkongsian di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Lalu saya akan sharekan linknya di Facebook page nanti pada malam nanti insya-Allah. Jumpa nanti. Moga-moga bermanfaat pertemuan ini. Terima kasih kepada sahabat yang bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.